Mudahkanlah bagiku dadaku, dan mudahkanlah bagiku tugasku, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku. Amin. Semua sudah sedia nak mengaji? Sudah! Kawan-kawan pun mesti dah sediakan? Ikut kita orang mengaji. Jangan terlepas. Nanti rugi. Betul-betul. Upin, baca suratul Fatihah. Yang lain, dengar dan semak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus. Upin dapat baca dengan baik sekali. Hari ini kita akan belajar suratul Ikhlas. Ui, senang je tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Tunggu Ustaz baca. Itulah. Ihsan, bangun. Ihsan, pergi basuh muka. Apa yang kamu buat tu, Susanti? Saya lagi cuba hafal surat ini, Ustaz. Kena hafal ke? Murid-murid, surah ini amat besar artinya. Surah ini diturunkan di Mekah, menerangkan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tolok bandingnya. Maka jika manusia benar-benar percaya pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan hukum-hukum Allah sebagai peraturan dalam hidupnya. Selamatlah hidupnya dunia dan akhirat. Jadi kita pun kena taat pada suruhan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita diberkati. Ihsan, masih mengantuk? Dah segar, Ustaz. Minta maaf semua. Bagus. Sekarang dengar Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dapat? Boleh baca? Boleh. Senang. 4 ayat je. Upin Ipin baca, Ustaz terjemahkan. Semua dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baiklah, mari kita baca suratul Ikhlas sekali lagi dengan tajwid dan tarannum yang betul. Ihsan, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan
Bagus. Esok kita teruskan dengan surah yang baru. Kita akhiri kelas hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Apa maknanya, Ustaz? Esok Ustaz huraikan. Esok datang mengaji, biar segar dan bersemangat. Jangan ada yang tertidur lagi. InsyaAllah, Ustaz. Surah Al-Falaq. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, awal kamu semua datang. Kenapa agaknya? Dah nak hujan, Ustaz. Jadi kamu cepat-cepat datang sebelum hujan turun. Betul. Oh, bagus. Ada usaha nak datang. Baiklah, kita akan baca Suratul Falaq. Dengar Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sadaqallahul Azim. Pendek aja surah ni, tapi sangat penting apabila kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis bahaya. Sekarang, Upin Ipin baca, Ustaz akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari bahaya malam apabila telah gelap gelita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan makhluk-makhluk sihir yang menghembus-hembus pada simpulan dan ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Oh, surat ini melindungi kita dari sihir orang ya, Ustaz? Ya, Suratul Falaq ialah surah kedua terakhir dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan bersama dengan Suratul Nas. Pada masa Rasulullah SAW disihir dengan 11 simpulan tali. Disihir? Jadi bila baca surah ni je, kita akan sembuh? Betul ke, Ustaz? Ada caranya. Macam mana, Ustaz? Ajarlah. Betul. Ustaz. Ada mana, Ustaz? Ya, boleh. Dengar sini. Sebelum tidur, amalkan baca Suratul Falaq bersama Suratul Nas 3 kali setiap satu surah. Lepas tu, tiup ke kedua tapak tangan dan sapu ke seluruh badan. InsyaAllah, kita akan dilindungi dari segala kejahatan. Ya, kena hafal ni. Kita orang dah hafal dah. Betul. Tiap-tiap malam kita orang baca. Opah suruh. Sekarang, mari ulang baca Suratul Falaq bersama-sama. Kawan-kawan pun ikut sama baca surah Al-Falaq. Kita hafal sama-sama. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati
Bagus. Tapi berhati-hati bila sebut a'udzu. Sebut a'udzu dengan huruf ain, bukan hamzah. A'udzu, bukan a'uzu. Maka bila dibaca, qul a'udzu birabbil falaq. Faham? Faham. Baiklah. Kita akhiri kelas hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharakanlah kami dari seksa neraka. Amin. Bagus. Beginilah yang Ustaz mahu. Berusaha sendiri untuk menghafal dan mencari makna sesuatu surah. Alhamdulillah. Saya Abdul Karim bin Umar Maksing ataupun dikenali dengan Syekh Abdul Karim Al-Makki. Saya lahir di Makkahul Mukarramah pada 29 Mac 1979. Saya dapat belajar sekolah di Makkahul Mukarramah dan belajar tahfiz di Masjidil Haram bersama guru-guru yang hebat. Alhamdulillah dapat pengalaman menghafal Al-Quran di Makkahul Mukarramah. Kini saya berkhidmat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ataupun dikenali dengan Masjid Shah Alam. Berkhidmat sebagai imam dan pegawai Hal Ehwal Islam sudah 7 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berminat dengan cerita Upin Ipin oleh kerana ceritanya mengandungi rutin harian dengan landasan syariah Islam. Jadi itu saya berminat dengan Upin Ipin. Dengan hasil itu saya berminat untuk bekerjasama dengan Les Kopak untuk mengajar Al-Quran bersama dengan Upin dan Ipin. Alhamdulillah kami dapat hasilkan siri yang dapat bekerjasama mengajar Al-Quran dan mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Tuhan semesta alam, bukannya jalan-jalan orang yang kau murkai atau jalan-jalan orang yang sesat. Memangnya Upin Ipin ni pada waktu kita mulai dulu memang kita menggunakan kandungan yang berbentuk Islamik. Dimulai dengan kita pasal Ramadan, tapi pada waktu itu tujuan dan fokus kita membuat konten Islamik itu agak berbeza dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Kerana pada waktu itu kita baru memulakan perniagaan dan konten yang berbentuk Islamik itu dapat menangkap sebahagian besar peminat kita yang terdiri daripada orang Melayu. Dan sewaktu Syekh datang ke studio kami nyatakan hasrat
niatnya untuk melahirkan produk yang berbentuk Islamik dan kita tahu bahawa Syekh seorang yang dapat berteranum dengan bagus, maka kami bersetuju untuk menghasilkan kandungan ini, utamanya kandungan yang dapat mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Fizi, sambung. Saya Hazim bin Hamdan. Saya adalah pengarah untuk UPI PIN Siri Mengaji. Oleh kerana projek ini datang secara mengejut, jadi saya juga secara tak langsung terkejut jugalah. Sebab apa? Pada masa ni kami sedang bertungkus lumus untuk menyiapkan UPI PIN musim yang ke-11. Namun setelah berbincang dengan semua ahli produksi, kami menjadi bersemangat dan teruja. Sebab apa? Untuk menjayakan Siri Mengaji ni, kami juga dapat mendalami dan menambah ilmu serta memahami maksud-maksud surah yang ada dalam Al-Quran. Jadi kami pun turut belajar samalah sambil menyiapkan episod ni. Alhamdulillah, dengan ha pedas, bukan dengan ha simpul. Untuk menjayakan UPI PIN Siri Mengaji ni, kami perlu pastikan perwatakan watak-watak atau karakter dalam siri UPI PIN itu sendiri dikekalkan. Sebab apa? Peminat-peminat sudah sinonim dengan watak-watak dan gaya yang ada dalam setiap watak tu lah. Contohnya UPI PIN macam mana, Izzy macam mana, Ihsan macam mana. So, UPI PIN dengan ungkapan betul-betul-betul, Mail dengan ungkapan RM2, 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 Ihsan pula dengan perangai manja dia. So, semua watak-watak tu, karakter mereka dah sinonim dengan peminat. So, yang membezakan adalah kandungan cerita yang berunsurkan Islami dan penampilan istimewa kita iaitu Ustaz Syekh Abdul Karim Umar. Nama Ustaz Abdul Karim Umar selalu dipanggil Syekh Abdul Karim Al-Makki. Hai, saya Uzair daripada Konsep Artis. Saya Heidi, 3D Modeler. Kami amat teruja dapat menghasilkan watak baru untuk Upin Ipin Siri Mengaji iaitu Syekh Abdul Karim Omar sebagai Ustaz. Tak begitu Heidi? Ya, betul tu. Selalunya kami menghasilkan watak dari imagination, tapi kali ini kami dapat menghasilkan watak dunia realiti ke animasi. Keseluruhan proses daripada lakaran kasar sehingga ke digital mengambil masa dalam 2 hari. Bagi saya, tugas kali ini agak mudah kerana features yang terdapat pada beliau amat kuat. Seperti jambang, kening dan mata beliau. Untuk bahagian model pula, kami ada 3 proses. Yang pertama ialah proses model, iaitu menjadikan lakaran 2D kepada 3D. Proses kedua ialah rigging, membolehkan model tersebut digerakkan oleh para animator. Dan akhir sekali kami ada proses texturing, iaitu mewarnakan watak tersebut. Kami mengambil masa lebih kurang 2 minggu untuk siapkan semua. Semua dah ambil wuduk? Ya! Bagus. Mari kita sama-sama baca doa penerang hati. Hai, saya Rufaidah Fazil, audio designer untuk Upin Ipin Siri Mengaji. Untuk proses recording Upin Ipin Siri Mengaji kali ini agak berbeza dengan siri sebelum ni yang mana kami sangat mengutamakan dialog dalam cerita-cerita sebelum ni. Jadi untuk recording kali ini kami lebih fokus pada bacaan Al-Fatihah tu sendiri. Yang mana kami kena tahu perbezaan bacaan yang betul dan salah sebab dalam siri ni ada babak yang mana Ustaz akan tegur bacaan pelakon suara yang mana baca salah dan baca betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Alhamdulillah. Kita kena baca dengan tajam, dengan Alhamdulillah. Kami sebagai audio designer memang kena sangat peka dan dengar betul-betul bacaan tu. Cabaran recording untuk Upin Ipin Siri Mengaji ni memang sangat berat sebab bacaan Al-Fatihah tu kami kena pastikan semuanya betul dari segi hukum, huruf dan tajwid dia. Contohnya ada pelakon suara ni sukar nak sebut huruf Ain, Rin dan Qaf. Pada saya antara huruf Jawi yang betul-betul memang kena jagalah sebutannya. Jadi kami kena banyak kali tunjuk contoh, ulang lagi dan diorang akan cuba ikut. Kita tunjuk lagi salah sebutan tu, kita bagi tahu cara sebutannya dan akhirnya berjaya. Itu memang kami puas hati. Pengalaman merekod suara Ustaz memang berbeza sebab sesi recording sebenarnya bukanlah sesi merekod tapi lebih kepada sesi mendengar alunan Al-Fatihah yang sangat merdu daripada Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Hai, saya Ashila Putri, pelakon suara Upin Ipin. Kali ini cerita Upin Ipin adalah cerita mengaji. Jadi Upin Ipin kena mengaji dengan kawan-kawan semua bersama seorang ustaz. Cabarannya adalah Upin Ipin kena mengaji dengan betul. Kena sebut dengan betul supaya kawan-kawan dekat rumah yang tengok cerita Upin Ipin pun dapat mengaji dengan betul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hai, saya Musyafiq
Syekh Fazal. Saya memegang watak sebagai Main. Dalam siri Upipin mengaji kali ini, Main kena belajar bersama kawan-kawannya. Contohnya, baca Al-Fatihah, Alif Bata dan doa belajar. Semasa sesi rakaman suara, Main ada beberapa patah perkataan yang tidak boleh disebut dengan lancar. Tetapi, apabila Ustaz datang, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. RM2. Saya Irfan Fahim bin Muhammad Irman. Pada kali ini saya melakonkan watak Ijat dalam episod Upipin Mengaji. Upipin dan rakan-rakannya akan belajar macam-macam, antaranya Al-Fatihah dan Alif Bata. Kawan-kawan nak tahu siapa yang akan mengajar diorang? Ustaz Syekh Abdul Karim. Memang sedaplah Ustaz tu baca. Mula-mula memang agak susah sikit nak buat Ijat ni, sebab dia ni gagap-gagap dan tidak confident pada diri dia. Memang berlainan lah watak Ijat ni saya buat tu dekat luar. Sebab saya suka cakap, tapi dia ni tidak confident pada diri dia sendiri. Coach-coach yang ajar saya recording lah yang banyak membantu saya. Sedikit sebanyak, ianya akan menjadi lebih mudah untuk melakonkan watak Ijat. Datang pun kau, Ijat. Nasib baik sampai. Mestilah. Tapi risaulah. Untuk episod yang pertama ini, kita memfokuskan supaya Syekh dapat membaca surah Al-Fatihah yang merupakan tonggak utama dalam setiap solat kita, dan Syekh adalah seorang yang boleh berteranum dengan bagus. Jadi kita pamerkan bagaimana Syekh membaca ayat surah Al-Fatihah itu dengan betul dan kemudian diikuti oleh anak-anak dalam siri Upipin itu, dan akhirnya Upipin sendirinya akan membacakan surah Al-Fatihah itu supaya untuk diikuti oleh semua anak-anak kita. Dan jika proses ini diikuti, kemungkinan besar ramai anak-anak kita dapat menghafal surah Al-Fatihah dan mudahlah kita mengajar mereka untuk bersolat. Itulah tujuan kami, dan insya-Allah jika program ini mendapat sambutan, kita akan mengeluarkan sebagai sebuah siri di mana kita akan cuba membawakan Syekh dan Upipin semua membawakan surah-surah lazim supaya mereka dapat mengikut dan menghafal. Mudahlah untuk mereka mendirikan solat. Mari kita belajar Al-Quran dan tonton bersama Upin dan Ipin Siri Mengaji. Untuk selami, fahami dan mendalami membaca suratul Fatihah bersama saya, Syekh Abdul Karim Al-Maki dan Upin Ipin. Kawan-kawan, pada siapa yang nak belajar mengaji bersama Upin dan Ipin tu, jangan lupa saksikan cerita Upin dan Ipin mengaji. Betul-betul, jom kita saksikan. Bang, tungguin aja bang. Kok suaranya kayak zombie bencong? Kamu gila? Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar nggak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beam. Bukain, Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo, masuk. Cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Aku takut banget. Aku nggak mau mati dimakan zombie. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Ada.
zombinya pada ngumpul. Wah, si bencong slepot juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya, Kuncinya? ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. 1, 2, 3. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kak Jojo mana? Kok dia nggak ada? Jangan, aku lagi suci. Ada? Kok nggak jadi dimakan? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.